Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua peserta-peserta yang hadir pada sembang study pada hari ini. So insya-Allah hari ini kita akan bawa satu lagi topik, okey, dan kita bawakan seorang lagi panel jemputan kita, alright. So saya rasa yang ini nanti kita akan minta Dr. Hawati perkenalkan siapa tetamu jemputan kita pada hari ini. Tapi yang pentingnya adalah, alright, tajuk kita pada hari ini adalah kajian you tak sampai level PhD lah. So apa kata pemeriksa? So sebenarnya ayat ni sesuai kalau Dr. Nurzuana yang sebut sebenarnya. So kita boleh dengar gaya dan cara dia bercakap kan. Alright, sebelum kita mulakan, saya nak minta juga kepada peserta-peserta sembang study untuk saya ada sediakan satu survey menggunakan poll everywhere yang mana ada dua soalan. Soalan yang pertama saya tanya apakah cadangan untuk the next coming sembang study kita, apakah topik yang nak diketahui ataupun nak kami siarkan. Dan yang kedua kita nak tanya, ya? Yang kita sembangkan. Yang nak kita sembangkan. Dan yang kedua kita nak tanyalah program kita ni best ke tak best. So kita nak tahu juga lah kan. So ini masuk minggu yang ketiga bersama-sama dengan semua rakan-rakan, tak kira sama ada rakan akademik ataupun calon-calon PhD kita ataupun bersama-sama dengan pelajar sarjana kita. Dan kita rasa sepanjang untuk makluman Dr. Hawati dan juga tetamu jemputan kita Dr. Nurzuana, jumlah tontonan, alright, mereka yang hadir secara live meningkat 1 kali ganda. Jadi it was a very good sign, dan juga inilah sokongan ataupun orang kata apa, keterujaan setiap peserta nak mengetahui bidang ilmu. So apa yang berlaku hari ini adalah topik ni yang kita nak bincangkan, tapi saya nak minta lah Dr. Hawati untuk perkenalkan siapa agaknya tetamu jemputan kita pada hari ini. Okey, terima kasih PMTS Dr. Syamsul. Okey, Dr. Syamsul panjang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Welcome back to sesi yang ketiga, sembang yang ketiga kita malam ini. Dan izinkan saya perkenalkan kita punya orang kata panel jemputan malam ni yang kita datangkan daripada UiTM. Special ni Associate Professor Madya Dr. Nurzuana Somarjan. Dr. Nurzuana, selamat datang ke sesi kita pada malam ini. Saya nak memperkenalkan saya nak panggil Dr. Nurzuana, boleh ya? Ke nak panggil ada nama mesra ke macam mana Doktor? Oh, nama mesra Dr. Wana. Dr. Wana. Okey. Baru nampak jelas sebab dekat saya punya skrin saya kena tunduk tengok Dr. Zuana. Bila Dr. Syamsul live dua macam ni baru saya nampak jelas. Okey, so untuk pengetahuan semua peserta kita pada malam ini, Dr. Nurzuana atau dengan panggilan mesranya Dr. Wana adalah merupakan timbalan dekan akademik di Faculty of Hotel and Tourism Management Dr. Wana. Welcome to the sesi sembang study kita. Dr. Nurzuana adalah merupakan Certified Hospitality Educator, Dr. This is interesting. Yes. Yet to renew. Okay, insyaAllah yet to renew. Okay, dan mendapat pendidikan dalam bidang hospitality management di Iowa State University, UiTM pada tahun di 2011, kemudian master di UiTM 1997 dan seterusnya lah. Dan yang paling menarik di sini adalah antara anugerah-anugerah yang diterima oleh Dr. Wana, iaitu anugerah penyelidik harapan UiTM 2017. A lot of awards lah, McKinley Fund Award, Helen Easter Award, banyak ni. Saya nak kena menuntut dengan doktor ni. Kalau dia orang menuntut nak buat PhD, saya menuntut nak buat grant. Boleh? Saya belum sempat lagi tengok almari dia berapa penuh award yang dia ada. So tak sempat lagi. Tak sempat lagi. Nanti bawa saya merawat sekali. Okey, so selain daripada itu, kita dapat lihat di sini Dr. Nurzuana juga sangat aktif dalam penerbitan dengan penerbitan WS dan Scopusnya, dan mempunyai setakat ini 12 orang PhD students yang dah graduate, yang tengah buat masters dan sebagainya. Kalau saya nak cerita panjang ni doktor, sekarang saya lagi tinggal setengah jam je sembang kita ni. So saya
dengan rasa berbesar hati menyerahkan sesi ini kepada doktor. Again, selamat datang ke sesi sembang study kita dan insyaAllah kita berbesar hati nak menerima perkongsian Dr. Nuzwana pada malam ini. Okay, over to you, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Harwati. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua yang menonton dan yang akan menonton. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Syamsul, PM Dr. Syamsul dan juga Dr. Harwati Hashim atas peluang untuk berkongsi ilmu di platform Sembang Study ni. Rasanya tajuk yang kita nak share ni saya sendiri rasa sangat menarik sebab pernah juga pernah juga kita menerima soalan-soalan ni. Sebenarnya komen-komen macam ni memang biasa berlaku dan untuk student PhD kalau kita dapatlah statement macam ni daripada orang, tak kisahlah pemeriksa ke bukan pemeriksa ke, nak kalau cakap kajian you ni tak sampai level PhD lah, kan dengan muka-muka macam itu boleh terduduk dan menggeletar lah, mungkin boleh demam sekejap lah kan, sebab kita rasa kita dah buat yang terbaik dan itu adalah salah satu karya agung kita. Tiba-tiba pak orang cakap macam itu kan. But don't worry. Sebab sebenarnya bila saya dah berkecimpung lah, kita dah dapat few years of experience. Bila kita jadi pemeriksa semua, saya selalu nasihatkan student-student saya, don't worry about all this statement yang dikeluarkan oleh orang. Sebab sebenarnya sebagai pemeriksa bukan mudah untuk kita nak keluarkan statement ni. Ya, sebab kita nak kata sama ada study you ni level PhD atau tidak, dia bergantung kepada banyak faktor. Dan yang paling penting, kalau katalah nak kata orang tu punya PhD study tu sampai level atau tidak, kita boleh tengok 3 benda. Kita kena tengok 3 benda ni, bukan hanya setakat tengok tajuk. Sometimes, ni saya agak macam geram jugalah bila orang tengok tajuk je, orang cakap, tajuk you macam tak level PhD. Kalau saya akan cakap, hello, you tengok dalam ke tak? You jangan tengok tajuk je. Memang kalau sebab kadang-kadang tajuk tu memang very simple. Okay, but you have to understand, you have to know the content in detail. Then only you can make that kind of decision. Izinkan saya guna 2 bahasa. Boleh. Silakan. Okay. Alright. So, kalau kita nak tahu PhD or not, sebelum saya pergi into detail, kalau kita nak tahu sama ada study itu level PhD atau tidak, kita kena tengok few factors. Antara benda yang penting, antara benda yang very simple yang kita boleh nak tentukan, kita tengok pada 3 benda ni. 1, originality, novelty dengan rigor. Tetapi, by tajuk sahaja, you tak boleh nak judge yang orang tu punya study tak sampai level PhD. Okay, bila saya kata pasal originality, why we say originality is important? Because daripada kajian you tu, yang unik tu you boleh produce satu idea atau satu proses atau anything yang boleh contribute kepada society dan boleh memberi impact kepada orang lain. Ya, dan bila kita bercakap pasal originality, kalau study itu memang original, secara tak langsung you akan produce novelty. Novelty itulah yang kita nak tengok, sebab daripada novelty tu kita boleh produce a lot of other things. Untuk percambahan ilmu, pertambahan produk dan macam-macam lagi lah. Novelty yang boleh meminimalkan kos, tenaga, masa untuk proses, those are the things yang boleh kita kata, wah bagus dia punya level PhD. Even though your study is very simple, very small, but make it significant. Kemudian rigor. Rigor ni adalah satu benda yang sangat penting sebab rigor ni dia akan melibatkan ethics, dia akan melibatkan you punya meticulousness untuk carry out your study. Kenapa rigor ni kita kata sangat penting? Kenapa saya simpulkan 3 benda ni? Sebab kalau you buat study you rigorously, you akan make sure that semua aspek tu you tengok betul-betul. Dan why we need to do that? Because kita nak increase confidence and precisions of our study to
to reflect the true population. Sebab kalau you tak buat kerja you rigorously, buat kerja macam sometimes kita dengar orang kata kutip data bawah pokok semua, those things tak boleh. Sebab bila kita buat kerja, you kena betul-betul ikhlas, you kena betul-betul sincere, you kena betul-betul tengok semua aspek. Kalau you nak pakai bootstrap pun you kena justify kan, kalau you nak double up you punya ni. So benda tu kena tengok. So kalau nak kata PhD atau tak, that's why saya kata kalau you tengok abstract, kalau you tengok title, you tak boleh nak tentukan orang tu punya study level PhD atau tak. Sebab kita kena tengok this aspect, dan this aspect terkandung dalam manuskrip agung student. Bukannya page pertama je. Ya, kena tengok daripada awal sampai habis. Kalau benda ni ada tiga-tiga, definitely you akan contribute something yang new, something yang novel, dan ia akan memberi impact kepada pihak lain atau memberi impact untuk penambahbaikan proses. So, inilah yang boleh tentukan sama ada kita punya PhD tu level sampai ke tak. Selain pada tu, you jangan nak pening kepala fikir kalau orang kata, alah you punya ni macam tak level PhD. Ndak daripada kawan-kawan yang sama-sama buat PhD. Sometimes kawan-kawan kita, kau punya tajuk ni macam tak PhD babe. Macam contoh lah kan. Kalau saya akan cakap, kau punya PhD dah habis ke? Contoh kan. Kenapa nak cakap kita bukan mengah. Sebab tak betul, sebab siapa pun tak boleh tentukan kecuali dua kumpulan manusia ni je yang boleh tentukan sama ada study you tu. Dia macam judgemental kan, dia macam sebab kadang-kadang tengok isi. Ya betul, kadang-kadang orang sekeliling kita ni setakat tengok tajuk. Itulah yang selalu yang berlaku tengok tajuk, tengok abstract. Tapi Dr. Wana, sepanjang pengalaman you, ada tak pemeriksa yang sebegitu sebenarnya? I would say adalah, sebab kadang-kadang pernah jadi panel dengan orang kan. Tapi itu yang di-emphasizekan. Tajuk you tak level PhD. Sebenarnya tajuk is something yang you boleh, it's a working title sampai you publish, sampai you nak habis print. Okay? To me, we have to look at the content. Kan? So, kepada semua yang menonton ni, don't worry, yang you patut risau kalau orang bagi statement you punya study ni tak level PhD daripada dua kumpulan manusia ni saja, iaitu supervisor you dan juga panel pemeriksa you. Yang lain-lain tu tak apa, anggap dia angin lalu je. Okey, kalau kita tengok kepada konteks panel pemeriksa kan, adakah sama ada itu mengambil kira internal ataupun eksternal ataupun bagaimana yang itu? Sekejap, maksudnya macam mana Dr. Syam? Kalau kata pemeriksa tadi tu, maksudnya kita melihat komen tu daripada internal dan juga eksternal lah. Maksudnya kita faham bahawa internal tu yang akan follow kita daripada DRP sampailah ke proses mock viva dan sebagainya. Betul. Dan pada masa yang sama juga eksternal juga akan bagi kesan ataupun akan bagi juga input yang seperti yang kita kata bahawa inilah orang yang boleh justify kita punya thesis, macam tu. Betul. Sebenarnya be it internal or external examiner, those inputs are very valuable to enhance the quality of your study. Tak kisahlah dia internal atau eksternal, tapi sepatutnya internal tu adalah yang memang paling rapat lah, sebab dia adalah orang yang sepatutnya boleh bagi kita input kan. Maksudnya pelajar kena bijak bahawa selain daripada menggunakan khidmat supervisor mereka, mereka juga kena gunakan khidmat internal examiner mereka. Begitu? Sebenarnya kalau kita nak cakap itu macam tak tahulah dia akan melibatkan sesi konteks etikal atau tidak, tetapi kita mungkin boleh bertanya sebagai pelajar kepada orang yang berpengalaman, bukan bertanya dalam konteks dia pemeriksa. Alright, faham. Sebab kena jaga juga etik tu. Sebab saya rasa ini antara isu juga bila
candidates contact dengan internal supervisor dan seolah-olah menjadikan internal examiner tu seakan-akan the treatment tu lebih kurang sama macam supervisor pula dah. So itu kita nak tahu, adakah kita perlu bentuk satu gap ataupun jurang supaya credibility seorang internal itu tidak diragui lah, sebab kita yakin bahawa bila ada kontak yang agak rapat mungkin kita bimbang ada issue of bias because of kita nak cari internal examiner yang boleh bagi feedback yang konstruktif kepada kita. Right. Okay, dalam konteks ini, kalau saya sebagai supervisor, apa yang saya boleh buat ialah, of course kalau kita macam student is not encouraged to liaise with internal, tapi macam sometimes student internal examiner tu mungkin at the end of the day dia boleh bertukar, betul tak? Sebab kita tahu masa DRP dia mungkin adalah panel, kita punya panel of future panel examiner. Okay, so kalau pada saya sebagai supervisor, cara saya nak bantu student ialah mungkin bila sesi kolokium kita akan jemput panel-panel tu supaya dia boleh bagi input to enhance students punya work. Sebab kita tak cakap kita pun tak jamin yang dia akan jadi internal kan. Betul. Sebab kadang-kadang kena jaga jugalah, sebab saya takut juga bila kita terlalu ni, takut nanti macam you cakap lah, bias tu akan berlaku. Kita kena jaga etika kerja yang itu jugalah, kan? Okay. So pada saya sebagai seorang kandidat kena fahamlah beza di antara supervisor dengan juga beza bersama dengan internal examiner dalam konteks inilah. Alright, okay, silakan Dr. Ana. Okay, so harap-harapnya nak kata anak-anak macam tua benar je. Adik-adik yang tengah belajar ni boleh fahamlah apa yang saya emphasizekan tadi. Do not worry. Apa yang you kena worry atau concern ialah apa pemeriksa punya input, sebab pemeriksa yang akan bagi verdict at the end of the day. Dia yang akan kata good congratulations. Orang lain tak akan cakap yang itu pada sesi itu. Okay, so hari ini saya akan cuba untuk share apa selalunya pemeriksa akan tengok untuk make sure yang study you tu sampai atau tak dalam kepada PhD level, dan kita akan cuba kupas daripada setiap chapter. Sebab kena ingat untuk PhD ni atau untuk by research ni ataupun apa-apa saja kerja research, setiap chapter tu dia ada role tersendiri dan setiap chapter tu dia memainkan peranan yang penting. Tak ada pun satu chapter ni penting, satu chapter ni kurang penting. No. Tolong make sure yang you put effort yang equal untuk semua chapter. Sebab kadang-kadang ada orang kata chapter 1 penting, chapter 3 penting, chapter 2 penting, kan? Ni yang paling penting. No. As examiner, I selalu nasihatkan kita kena tengok semua, sebab setiap chapter tu dia ada dia punya function. Kalau ada flaws dekat satu chapter, dia akan berkait dengan chapter-chapter yang lain. Ya, so kita akan cuba tengoklah daripada chapter 1 sampai ke chapter 5 apa yang student selalu lacking yang boleh buat pemeriksa kadang-kadang panas ke, walaupun dalam aircon lah masa baca thesis tu. Ya. Yeah. Okay. Aduh, ini pun dah panas ni rasa. Jangan. Okay, so kalau kita tengok sorry to interrupt bila betul lah Dr. Syamsul panas malam ni. Okay. Panas. Bila Dr. mention yang setiap chapter tu weightage dia sama, maksudnya katakanlah kalau 100%, maksudnya kalau ada 5 chapter 20% each tu kita kena make sure weightage dia sama kepentingan dia, Doktor. Itu pendapat peribadi saya lah, sebab ada macam saya pernah kadang-kadang ada orang kata dalam satu thesis chapter 3 paling penting. Okay. Atau chapter 2 paling penting. Tapi you kena ingat chapter 1 semua chapter sama, sebab chapter 1 tu dia adalah pembuka kepada adalah maklumat utama kepada thesis you. Tetapi chapter 1 tu tak akan dapat dibentuk dengan baik kalau tidak disokong oleh chapter 2.
Dan study you secara amnya takkan boleh dijalankan dengan baik sekiranya chapter 3 you flaws. Betul tak? Dan chapter 4 pelaporan juga mesti cantik, mesti betul, mesti accurate supaya chapter 5 you strong dan convincing. So nampak tak semuanya berkait rapat. So pada saya setiap chapter tu semuanya penting. Tak ada yang ni lebih penting, tu lebih penting. Okay. Okay, teruskan Doktor. Thank you. Cikgu sangat kan saya. Memang cikgu kan? Okey. Kalau kita tengok, kita sembang pasal chapter 1 dululah. Apa yang selalunya pemeriksa akan tengok, apa yang selalunya student flaw student dalam chapter 1 Kalau kita tengok dalam chapter 1, you sepatutnya menceritakan sebenarnya melalui chapter 1 pemeriksa dah boleh tahu apa sebenarnya you nak buat. Kalau sesi penceritaan dalam chapter 1 tu bagus dan jelas. Okey. Bila kita kata bagus dan jelas ni maksudnya dia mesti mudah untuk dibaca dan mudah untuk difahami, dan kalau orang tu bukan daripada dalam bidang pun boleh faham apa yang buat, dan karya you tu memang karya agung. Faham? Cik tiba-tiba faham. Cik, contohnya Faham Itu cikgu. karya agung tu Doktor. Karya teragung dan terindah. Ya, karya teragung dan terindah. So kalau kita tengok chapter 1 selalunya apa yang student ni kadang-kadang bila background of study itu tidak jelas. Dan background of study tu kadang-kadang berjela-jela sampai 7-8 muka surat background of study. Atau paling banyak pun yang saya pernah dapat 7 muka surat hanya untuk background. Sebenarnya background study ni tak perlu banyak lah, tapi saya nak cakap macam mana sebab ni different school of thoughts ni berbeza-beza kan. Ini kita pandangan kita lah, pandangan peribadi saya lah ya. Kalau background study you boleh buat dalam 1.5 page atau 2 pages pun dah cukup bagus. Maknanya apa? Maknanya you kena write precisely. Dan you kena explain lah the context of your study, why you need to do the study, and then you kena briefly introduce the variable, sebab sometimes student ada cerita tapi dia tak relate dengan apa yang dia nak cerita di peringkat seterusnya. Contohnya macam kalau kita tengok kan senario pun tak berapa clear. Kenapa nak buat study pasal ni? Contohlah kalau kita nak buat study pasal COVID ni kan, you kena beritahu lah juga kita COVID ni apa bendanya, bila kejadiannya, what is the effect, apa sebabnya kita kena study the importance of ni, kita kena tahu benda tu. Berapa banyak orang yang dah meninggal sebab benda-benda lah ni, sebab benda tu penting, sebab you nak try to convince people untuk terus baca you punya paper. You nak try to convince pemeriksa yang study itu penting. Dan bila kita cerita pada background tu, make sure you briefly introduce your variables supaya dekat situ pemeriksa dah faham. Sebab kadang-kadang student ni dia tak buat, dia cakap-cakap tetapi, dan ada juga yang tak cakap pun pasal variable dalam background, tiba-tiba variable tu muncul dekat research objective. Kan? Macam tu panel pun akan macam merengsa lah kan, ni apa tiba-tiba benda Allah kat sini kan. Jadi kalau dalam bahasa hotel kita panggil chapter 1 tu sebagai appetizer Yes. Kan kalau dalam bahasa culinary kan. Saya setuju sebab kan saya selalu pesan kat student, saya kata bila saya baca, kadang-kadang saya memang bukan naik angin, macam kita rasa, macam kita baca buku cerita, watak mamat hero ni tak ada kat depan, mamat-mamat ni tak ada, tiba-tiba masuk bab 2, mana datang mamat ni kan, macam kita baca buku cerita lah. Macam watak tu tak ada mula-mula, tiba-tiba tengah-tengah ada, memang angin lah, lagi geram. Itu plot twist yang keterlaluan. Tapi betul, sebab itulah kepada adik-adik yang sedang buat PhD ni, briefly introduce your variable dekat background. Lepas tu daripada background nak masuk ke problem statement tu, kena ada continuation of idea. Sebab sekarang ni
kebanyakan student kita, saya rasa lah kita punya kelemahan yang perlu ditambah baik untuk student kita ni, the cohesiveness of ideas tu kena berterusan daripada bahagian A kepada bahagian B, from one headings to another headings, supaya pemeriksa kita tu alert dengan apa yang kita nak cakap, and try to use navigator statement untuk navigate pemeriksa what he or she should read after that particular paragraph. Contohlah, so itu background. Kemudian dalam chapter 1 ni, benda yang paling orang suka nak tegur ialah pasal isu dan problem statement. Bukan suka nak tegur lah, pemeriksa dia akan tengok benda ni. Pemeriksa akan tengok dan kebanyakan yang kita dapat untuk isu dan problem statement ni, isu tu tak nampak. Maknanya kita tak articulate the issue well. Sebenarnya bila kita kata pasal problem statement, kena ingat tahu, tak semestinya isu. Kalau you punya opportunity pun itu boleh jadi benda, sebab reason why you want to do the study. So you have to make sure you kena guna ayat yang sesuai. Kalau isu, make sure the statement nampak macam isu. Kalau opportunity, make sure you punya statement nampak macam opportunity. Sebab kadang-kadang tak boleh nak beza benda tu. Dan bila kita kata issue was not clear tu, dia melibatkan kita tak nampak apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan you nak buat study ni. Lepas tu you punya argument untuk problem statement ni tak disupport oleh recent literature. Especially kalau bidang social science, bidang business and management, kita perlukan literature yang recent. Kalau macam contoh 2020 sekarang ni, kita perlu 2020 punya, kita 2019 punya, sebab bidang kita ni sangat dinamik. Banyak orang buat study, betul tak? Every day orang akan buat study. So kalau you bagi kita literature yang 3 years back, 4 years back, pemeriksa akan start tanya, tak ada ke orang buat ni? Kalau tak ada sangat, you mungkin boleh buat preliminary interviews with established figures to support you punya argument dalam problem statement tu. Kan, cuba untuk nampak, highlight you punya issue tu with a very strong support. Betul tak? Sorry to interrupt. Maksudnya doktor, kalau apa yang mereka nak buat ni, mereka tak boleh nak backup dengan apa tu supporting with literature review. Kita maksudnya dicadangkan mereka buat prelim study untuk support apa yang mereka nak researchkan ni ke doktor? Okay, sebenarnya especially on qualitative kan, sebab selalu orang buat kualitatif, antara reason ialah there's no recent study, kita nak explore new things. So memang kadang-kadang susah nak dapat. Bila saya cakap preliminary study ni, bukanlah macam preliminary yang macam kita nak buat small study. Mungkin kita boleh buat interview with established figures, renowned figures, so, sebab diorang punya input tu boleh bantu kita lah untuk give some support. So dalam problem statement tu, you boleh just masukkan an interview with blah blah blah, dated ni, support that, contoh macam gitu. Contohlah. Betul mana? Saya nak tanya satu soalan. Tadi you highlight ataupun you coin pasal cohesiveness kan? Saya rasa ini isu besar sebenarnya, because of kadang-kadang kita gagal nak maintain the cohesiveness ni daripada chapter 1 sampai chapter yang paling hujung sekali. So maybe you have some tips ataupun cara macam mana nak maintain the cohesiveness ni, sebab saya rasa ini memang betul. Kadang-kadang kita boleh nampak dia macam fluctuate, dia macam dia kejap dia okey chapter 1, tiba-tiba chapter 2 dia hilang, chapter 3 dia timbul balik, chapter 4 kan dia hilang, chapter 5 hilang terus. So ini yang kita saya rasa the main issue. Reader baca pun hilang, tenggelam dalam tesis. Kita berasa bersemangat, tiba-tiba tu macam kata Dr. Wati tadi, dia ada dia macam watak utama tu dia tenggelam timbul. Mungkin Dr. Wana sendirilah kan daripada segi perspektif pemeriksa kan, ada tak cara-cara ataupun tips lah yang mungkin boleh dikongsikan pada hari ini?
Okey. Sebenarnya kan Dr. Syams, Syams pula. Sebenarnya yang cohesiveness tu bukan hanya daripada chapter ke chapter. Alright. Kadang-kadang daripada paragraf atas dengan paragraf bawah pun boleh, ataupun headings pertama dengan headings kedua dalam satu chapter pun boleh berlaku. Saya macam ni lah yang saya selalu share dengan anak-anak student saya akan cakap dia orang untuk come up with at the end of you punya chapter, kalau yang panjang tu you summarize sikit, you remind balik readers apa yang you dah buat ke atas tu, and lepas tu you try to connect dengan apa yang you nak buat the next paragraph tu. Dan the new paragraph tu adalah title sentence yang akan relate dengan apa yang kita cerita dekat atas. Kalau untuk ke chapter yang seterusnya, of course kita akan cerita chapter ni akan buat apa. Mungkin kita nak recap sedikit. It's okay for you to repeat a little bit, tapi dalam bentuk recap. Bukannya dan try to use different bukan different statement. Macam ayat yang berbeza tetapi masih mempunyai maksud yang sama. Sebab kita dah tulis banyak ni, orang pun dah lupa sebenarnya. Jadi untuk make sure yang examiners atau readers tu masih stay put dekat kita punya study tu, kita kena always remind them. Sebab kadang-kadang memang betul, contohlah tak payah banyak dalam chapter literature review tu, kalau saya selalu komen lah, okey tak apa, nanti kita masuk kat literature review punya lah. Sebab memang ada benda tu. Saya interrupt sikit lagi, suka now kacau Dr. Zuhana ni. Saya nak tanya doktor, mungkin saya boleh share juga, dan saya dulu belajar daripada supervisor saya. Saya setuju in terms of coherence dan membantu reader ni. Dulu masa saya minta saya punya supervisor check, dia selalu ingatkan saya, help the reader. Sebab you have to imagine the reader will not sit down and sit your thesis the whole day. Dia baca sekejap, dia tinggal, dia datang balik. So in a way, you will have to make sure that the reader will be able to recall balik apa yang dia dah baca. And supervisor saya pun juga cakap, dia kata always do cross-referencing. Tapi kalau dah masuk chapter 2 kan, as mentioned in chapter 1, section 1.8 dia kata. So saya rasa itu adalah satu tips yang baik daripada supervisor saya yang saya bawa sekarang bersama pelajar saya. Saya suka saya cross referencing. Apa pendapat doktor? Betul, sebenarnya bukan apa yang cross referencing tu you buat sebab apa tahu? Sebab benda ni sebenarnya berlaku pada saya tak cakap orang lain masa saya di RP, kita dah buat dah semua, sebab kadang-kadang bila pemeriksa pun banyak kerja kadang-kadang pemeriksa pun kadang-kadang dapat benda tu dia tengah busy ataupun dapat dalam masa yang tak berapa nak lama kan. Sebab pemeriksa ni pun ialah kita minta jasa baik. Kadang-kadang kita baca sekali lalu kita pun tak perasan. You know. So bila kita buat macam tu, bila dia nak kata apa hal, so dia dah tahu as mentioned in chapter 1, para ni, so dia akan pergi balik. Sangat membantu kan doktor? Ya, sebab bila masa saya di RP, bila pemeriksa tanya saya benda tu, saya rasa macam aku dah tulis dah rasanya kan. Tapi sebab memang satu lagi adik-adik yang tengah buat PhD ni, you have to master your work. So you sendiri kena tahu page mana, line mana. I mean it's your work lah. So you have to own it. Dan to that, macam saya, sebab saya dulu macam sangat berhati-hati. So that's why saya tahu, kalau orang tanya saya tahu, ini dekat sini, ada kat sini. So cross referencing tu adalah salah satu tips juga yang bagus untuk kita make sure yang diorang alert apa yang kita cakap ni. Setuju doktor, setuju. Kan? Betul, sangat membantu. Ya, betul. Objective research question ni sebenarnya benda yang sangat mudah lah. Sepatutnya tak ada isu dah. Kecuali research objective dan research question tu mestilah measurable, mestilah boleh nampak macam mana kita nak ni. Sebab kadang-kadang selalunya di peringkat DRP benda ni akan timbul sebab kita akan tanya, macam mana you nak measure adakah you punya method tu
boleh capai apa yang you nak. So you have to be very sure about your research objective dan cara you nak capai research objective itu. So ini sebenarnya basic lah. Untuk chapter 1 selalunya pemeriksa akan tengok benda-benda ni. Kalau you punya benda ni cantik, insyaAllah tak adalah masalah sangat. Sebab chapter 1, these are the things yang selalu kita tengok. Okay, chapter 2, kalau kita tengok chapter 2, which is your literature, selalunya chapter ni ada orang selalu kata lah orang tak tengok sangat chapter 2. Tapi sebenarnya there are pemeriksa yang sangat meticulous about chapter 2. Sebab chapter 2 ni adalah asas yang memegang you punya chapter 1 dan juga chapter 5 masa discussion nanti. Sinilah juga yang you terangkan teori dan juga the relationship of the variables yang you nak study ataupun the concept yang you nak terangkan, why your these variables sangat penting. So chapter ni adalah dia punya function ialah itu. Role dia di dalam tesis adalah itu. So antara benda yang pemeriksa selalu macam boleh naik darah kalau chapter ni tak betul ialah contohnya unorganized ideas. Inilah yang kita cakap tadi. Sekejap kita cakap macam ni, sekejap cakap macam tu kan. Sebab dalam literature review tu ada banyak cara yang you boleh, itu adalah tesis kita. Macam mana kita nak ease readers untuk baca. Kita bila buat literature ni kena buat macam bercerita, kan? Dan kita kena betul-betul introduce kita punya variables, why it's important to our study, kan? Lepas tu kenalah idea tu berterusan dan tak jumpy. Bila jumpy tu yang pemeriksa macam dijampi lah kan, tiba-tiba meroyan. Gitu. Okay, kita boleh kata chapter 2 ni chapter yang paling perit sekali sebenarnya. Sebab kadang-kadang I think that dia orang kata apa, kajian kepustakawanan Dr. Wati dalam bahasa Melayu. Ya, betul. Kan? So tinjauan benda sorry. Kita tu dalam bahasa Inggeris kan. So saya rasa yang ini yang paling perit sekali kadang-kadang. Sebab apa? Dah cantik semua chapter, tiba-tiba chapter ini memang selalu banyak isu because of dia, ya Dr. Wati? Tinjauan literatur. Tinjauan literatur kan. Sebab kadang-kadang chapter ni yang kadang-kadang saya tak pasti sebab mostly kebanyakan tesis yang saya baca, inilah antara chapter yang senang ataupun mudah kandidat-kandidat calon-calon tewas kat sini because of keupayaan mereka untuk synthesize. Jadi memang membutuhkan keupayaan synthesize kan. So itu pandangan saya lah. Mungkin Dr. Wati mungkin nak tambah, nak top up sikit ke? Okey, tak apa. Dr. Wana boleh? Sambung Dr. Wana. Kau tiba-tiba Dr. Nurwati, kita Nurzuana satu. Nurwati dengan Nurzuana tu nak sekali sebut sebenarnya. Confused dah Syamsul ni. Okey, tak apa. Okey, dalam chapter 2 ni juga sebenarnya variables tu kena clear. Sebab kadang-kadang pemeriksa boleh sense yang student ni dia tahu tak kenapa dia perlukan variables tu. Sebab kadang-kadang kita boleh nampak yang dia macam main petik je nak bagi framework lawa ke, kita pun tak tahulah sebenarnya apa kan. Tapi yang pentingnya you kena justify kenapa you nak pakai variables tu. Itu yang lacking sikit sebab kadang-kadang students tak justify why that variables need to be included into dia punya either conceptual or theoretical framework yang kita dengar minggu lepas kan. Sebab itu sangat penting sebab nanti orang akan tahu. Kalau theoretical dia melibatkan theoretical framework pun sama sebab you need to understand that theoretical framework tu akan bagi gambaran tentang analisis yang akan you guna kan. So kita kena make sure student kena make sure, kena pandai macam mana nak connectkan ideas between all variables. Apa sangkutan antara variable 1 ke variable 2 daripada independent
co-dependent atau macam mana intervening tu memainkan peranan kan. Itu penting untuk kita cerita dengan jelas dan kena ingat yang satu, jangan guna ayat panjang-panjang lah. Sebenarnya itu adalah salah satu kelemahan bukan saja student. Dulu saya punya, itu adalah antara kelemahan saya yang supervisor saya selalu cakap, Nora, don't write long sentences. You break up your sentence. Sebab kalau kita ni dah biasa sebab bahasa Melayu kan berbunga kan. Jadi bila kita fikir dalam bahasa Melayu, kita buat ayat dalam bahasa Melayu, tu yang jadi satu benda sampai 6 line. Lepas tu line ke-3 dah hilang apa line pertama kan. So kena jagalah benda tu. And then macam Dr. Syam cakap tadi, memang ini adalah salah satu kelemahan yang rakan-rakan pemeriksa selalu nampak lah. Student jarang dapat synthesize. Diorang kebanyakannya bagi description. You isolate the literature, dia tak jive antara satu sama lain. Itu yang bila kita baca tu dia macam turun naik. So kadang-kadang dia keluar daripada konteks. Tu yang kita tiba-tiba nak keluar juga kan. Keluar daripada konteks. Disjointed. Saya selalu kalau komen saya kata disjointed. Tak boleh. Dia chunks of ideas, chunks of statement sampai kita tak boleh nak make connection kan. Ya, betul-betul. So untuk improve benda ni, adik-adik pelajar ni kena pandai guna connectors. Connectors yang tak perlulah nak canggih-canggih. Guna connectors yang mudah tetapi boleh membantu untuk kita jadikan dia ayat yang lebih bermakna lah. Dan satu lagi, dalam literature ni apa yang saya dan rakan-rakan pemeriksa kadang-kadang kita ni tengok ialah student dia akan buat semua literature tu dah lah kadang-kadang deskriptif kan, bukan synthesize. At the end of the day, conclusion dia macam this chapter discuss all the variables used in the study, that's it. Okay, no, actually you have to provide the pemeriksa apa yang you nampak dalam literature tu. You kena beritahu pemeriksa jurnal apa yang you exhaust, years of publication yang you guna, the range daripada bila sampai bila, what's the trend dalam you punya literature, apa study yang orang fokus, apa macam-macam lah method yang orang guna. Daripada situ nanti at the end of the day you kena highlight. Memang orang banyak dah buat study ni, tapi apa yang you nak buat tu masih lagi belum dibuat oleh orang lain. Therefore, this study is worth to be carried out to apa? Enhance ke, enrich the knowledge ke, macam-macam, to add in the body of literature ke, at least dekat situ you kena convincekan pemeriksa yang memang study tu beneficial to be carried out. Sebab memang banyak dah study buat, tapi apa yang kita buat ni memang tak ada lagi orang buat atau masih lagi dalam konteks kita, orang tak tengok. Itu point yang selalu student tinggal lah. Alright, Dr. Wan, ada satu soalan daripada peserta kita pada hari ini. Dia tanya, di mana biasanya perlu sintesis sewaktu dalam literature review? Okay, very good question. Sebenarnya penulisan literature ni dia ada banyak cara dan dia bergantung kepada you punya style of writing dan juga supervisors punya preference lah. So kalau kita nak kata synthesize itu berlaku di awal lagi. Kalau you cerita pasal variables kan, dia berlaku pada setiap benda, pada setiap headings yang you buat. Faham tak? Dia akan berlaku di situ, synthesize tu, tetapi you mungkin akan highlight study yang prominent yang akan backup you punya current study. Contohnya macam various studies have been conducted ni. Orang ni akan argue ni, orang ni lepas tu kita cakap study ni pula challenge ni. That is also a form of synthesizing.
Tetapi you mungkin nak cerita pasal satu study yang you rasa sangat membantu you punya study. Okay, that one you boleh cerita macam describe a little bit more lah. Tapi synthesize itu berlaku pada keseluruhan, I would say keseluruhan lah. Yang summary tu you synthesize the overall literature yang you dah ada. You provide a trend, you provide a synthesize info about what you have exhausted. Now, dekat situ juga pemeriksa boleh tahu whether you critical or not to see what is available in the literature yang you dah exhaust. Alright, Dr. Wana, satu lagi soalan daripada sahabat kita juga. Dia kata, dia orang kata kadang-kadang ada sebahagian pemeriksa rasa macam bila ayat yang pendek-pendek ni macam tak nampak macam you tak nampak macam level PhD sangat. So nampak macam alah pendeknya ayat macam tak nampaklah level you. Macam mana yang itu Dr. Wana? Saya sebenarnya tak tahulah pendeknya ayat tu macam mana kan. Itu kadang sebab saya rasa kadang-kadang preference juga sebenarnya sebab saya juga pernah ada juga beberapa literature yang saya baca berkaitan dengan kaedah ataupun teknik menulis literature review. Sebenarnya ada macam-macam cara. Macam yang Dr. Wana sebutkan tadi. Just a matter of kita nak pilih yang mana sesuai dengan kita kan. Ya, betul. Bila saya cakap ayat pendek tu bermaksud you nak cerita satu benda dalam satu konteks tu, you jangan campur dengan yang lain-lain. Faham tak? Kalau you cakap pasal A, you nak cerita pasal A, you jangan campur dengan B, dengan C dalam satu ayat. Kalau you cerita pasal A je. Kalau B je. Bila kita kata pendek tu bukanlah pendek tu bermaksud 5-6 patah perkataan, tidak. Tetapi you break up your sentence so that orang boleh nampak, okay, we are talking about this here. Then you break up again, we are talking about these things here. I hope it helps lah. Sebab betul macam Dr. Syam cakap, ini writing style itu adalah individual dan juga sometimes kita akan ikutlah kita punya supervisor kan. Betul kan? Okay. Boleh. Kita boleh proceed kepada chapter 3. Boleh, tak apa Dr. Wana, jangan rushing, tak perlu rushing. Sebab apa? Saya rasa topik ni sangat bagus. Sebab tak apa, we go very deep. Kita kena jemput Dr. Wana for the bahagian kedua kot. Sebab kan boleh tak Dr. Wana agak-agak? Sebab macam banyak benda yang nak cerita ni sebenarnya. Sebab I think that this is very interesting because of macam mana Dr. Wana, boleh tak kalau kita jemput di bahagian kedua? Boleh, tak ada hal. Kita jemputlah dulu tu, kita cakap terang niat kita kan. Jadi kalau orang datang niat kita happy lah. Itulah sebab saya ingat sebab 1 jam tu lah. Sebab banyak benda sebenarnya. Betul. Memang macam kadang-kadang geram bila orang kata tak level PhD tu, sebab saya sebenarnya kesian sebab kita student ni dah buat macam-macam. Bila dapat ayat macam tu macam satu tamparan yang sangat hebat lah, yang boleh demam seminggu jugalah. You boleh demotivate. Alah, macam gitu kan. So I tak nak adik-adik yang tengah belajar ni demotivate bila dapat statement tu. So macam mana you nak improvekan you punya study supaya benda tu insya-Allah adalah satu manuskrip yang bagus lah. Okay Dr. Wana. Because of kita kata kita nak jemput you on the second part kan. You pernah boleh tak kita cuba layan sikit soalan daripada peserta kita, boleh tak? Boleh. Okay, ada satu soalan yang bertanya. Okay, tadi Prof sebut enhance, expand and add to body of knowledge untuk novelty tadi. Apa lagi yang terlepas? Tadi yang terlepas tadi you cakap pasal rigorous. Right, tadi cerita pasal novelty, apa lagi tadi? Novelty, originality dan juga rigorousness kan, rigorous tu. Okay, so tak apa. Yang kedua, salam doktor, masa proposal defense, seorang examiner tanya, kenapa propose model tiada moderator ataupun mediator? Wajib ke kena ada mediator ataupun moderator untuk PhD level?
Okey, itu ya soalannya. Itu soalannya. Kena ke ada moderator ataupun mediator? Okey. Sebenarnya it depends on you punya research objective. Apa you nak capai? What is the purpose of your study? Betul tak? Kalau you punya purpose of study tidak memerlukan you untuk ada moderator atau mediator, pada saya tidak ada masalah sebab itu adalah you punya purpose of study. Tetapi you have to make sure apa yang you buat tu mestilah very apa orang kata in depth. Tak very significant. Sebab you pun mungkin boleh justify kenapa you nak just a direct relationship. Betul tak? Betul? Sebab